Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 4. Kali ini kita akan membincangkan tentang Unit 8 Rekreasi Berilmu dengan tajuknya Rumah Sementara. Bersama saya Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.14 melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. 2.14 mengaplikasikan pengetahuan dan strategi dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.14.1 mendirikan kemah pasang siap. 1.14.2 membuka dan menyimpan kemah pasang siap. Dan 2.14.1 menyenaraikan bahagian-bahagian kemah pasang siap. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 56 dan 57 buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Ini adalah maklumat dan gambar yang terdapat di halaman 56 buku teks kamu. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis di buku teks kamu. Adam dan peserta kem diajar cara-cara memasang dan menyimpan kemah pasang siap. Berdasarkan maklumat dan berdasarkan gambar yang terdapat di halaman 56 dan 57, kita akan membincangkan tentang cara mendirikan kemah pasang siap. Kita juga akan membincangkan bagaimana untuk membuka dan menyimpan kemah pasang siap. Dan kita juga akan menyenaraikan bahagian-bahagian kemah pasang siap. Sebelum cikgu melanjutkan perbincangan kita tentang cara-cara memasang dan menyimpan kemah, terlebih dahulu cikgu ingin menerangkan tentang beberapa perkara asas perkemahan. Yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kemah? Kemah adalah tempat perlindungan sementara yang selamat, selesa dan mempunyai kemudahan asas yang minima. Tidak kira apa bentuk dan jenis tempat perlindungan itu. Ia merupakan tempat perlindungan yang terdiri dari lembaran tekstil atau bahan lain yang dihampar dan dilekatkan pada rangka tiang atau diikat pada tali penyokong. Seterusnya, kita lihat apakah ciri-ciri kemah yang baik ataupun apakah faktor yang kita perlu ambil kira sebelum kita membeli kemah yang kita kehendaki. Yang pertama dari segi perlindungan. Kemah yang anda miliki perlu memberi perlindungan cuaca seperti hujan, panas, angin dan sebagainya. Di samping itu, ianya perlu diberi perlindungan dari serangga. Yang kedua adalah dari segi keselesaan. Kemah anda perlu selesa kerana tempat yang paling utama dalam aktiviti pengembaraan ialah tempat tidur yang selesa. Anda juga perlu mempunyai ruang untuk menyimpan barang-barang anda. Yang ketiga ialah kemah tersebut mestilah kalis air. Kemah anda mestilah dari yang jenis kalis air. Terdapat beberapa jenis kemah yang tidak kalis air apabila hujan lebat. Anda perlu pastikan bahawa kemah yang dikatakan kalis air itu benar-benar kalis air. Kalau tidak, anda akan menanggung risiko basah apabila hujan. Yang keempat, tahan lasak. Memandangkan
perlunya kemah itu ringan, pembuat kemah mengambil kesempatan membuatnya dengan bahan ringan tetapi tidak tahan lasak. Ini perkara penting yang perlu anda ambil ingatan. Kemah perlu ringan, di samping itu mesti tahan lasak di mana ianya tidak mudah koyak apabila digunakan untuk satu jangka masa yang sesuai dan munasabah. Dan seterusnya dari segi ukuran. Tentukan ukuran kemah yang sesuai sebelum digunakan dan pastikan keselesaan untuk tidur dan menempatkan barang-barang di dalam kemah. Dan yang terakhir adalah dari segi faktor harga. Kemah adalah banyak jenis dan terdiri daripada pelbagai harga. Ada yang murah dan ada yang mahal. Jadi pilihlah kemah dengan harga yang berpatutan asalkan kualitinya adalah bagus. Seterusnya, cikgu akan menerangkan secara ringkas tentang beberapa jenis kemah yang biasa digunakan untuk berkemah. Yang pertama dikenali dengan ridge tent. Kemah ridge tent ini mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung. Ia diperbuat dari bahan nylon yang ringan supaya mudah dibawa dan dilipat. Ini adalah gambar ridge tent. Jenis yang kedua dikenali dengan panggilan dome tent. Ia berbentuk gelembung dan menggunakan bahan yang sesuai serta fleksibel. Ianya ringan, mudah dibawa dan sesuai digunakan untuk perkemahan di sekolah dan sebagainya. Ini adalah gambar dome tent. Dome tent adalah salah satu jenis kemah yang popular pada masa sekarang. Yang ketiga dikenali dengan panggilan frame tent. Kemah jenis besar ini biasanya digunakan untuk perkemahan keluarga. Rangka kemah akan dipasang terlebih dahulu, kemudian barulah dipasang kanvas. Ini adalah gambar frame tent. Sekarang kita akan membincangkan tentang cara-cara bagaimana untuk memasang kemah pasang siap. Maklumat ini terdapat di halaman 56 dan 57 buku teks kamu. Yang pertama, jika kita lihat pada gambar, yang pertama adalah bentangkan kain bahagian dalam kemah. Jika kamu lihat dalam gambar, itulah yang ditandakan dengan perkataan yang berwarna hijau itu kain bahagian dalam kemah. Yang kedua, masukkan rod panjang pada penjuru kain bahagian dalam kemah. Ini adalah gambaran yang lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan rod panjang yang perlu dimasukkan pada penjuru kain bahagian dalam kemah. Seterusnya yang ketiga, kamu perlu pasangkan rod pada keempat-empat penjuru kemah. Ikat rod yang bersilang pada bahagian atas kemah. Kemah kamu terdiri daripada 4 penjuru dan kamu akan dibekalkan dengan 4 batang rod di mana 4 batang rod itu kamu ikat di bahagian penjuru, kemudian dia akan bertemu di bahagian atas kemah dan di bahagian atas kemah itulah kamu ikat keempat-empat rod yang bersilang. Yang keempat, pasangkan kain penutup kemah. Baik, kain penutup kemah, jika kamu mahu lihat dengan lebih jelas, kita lihat pada gambar kemah yang sudah siap dipasang. Yang ditandakan dengan anak panah hijau itu adalah kain penutup kemah. Dan di setiap bahagian kain penutup kemah itu kamu perlu ikat dengan kemas. Disediakan klip untuk kamu ikat dengan tali yang diberi.
Yang kelima, pasangkan pancang pada semua penjuru kemah. Seperti yang cikgu beritahu tadi, terdapat 4 penjuru kemah yang telah kita pasangkan dengan rod. Dan pada masa yang sama kita perlu pasakkan pancang. Ini adalah gambar yang lebih jelas. Kita pasakkan pancang pada kesemua ataupun keempat-empat penjuru kemah tersebut. Berdasarkan apa yang kita bincangkan tentang cara memasang kemah pasang siap, terdapat beberapa bahagian penting untuk kemah pasang siap. Yang pertama tadi, kita ada menyentuh tentang kain bahagian dalam kemah. Cikgu juga ada menyentuh tentang kain penutup kemah. Dan yang terakhir tadi tentang pancang penjuru kemah. Selain itu, satu lagi peralatan penting yang perlu ada pada kemah kamu adalah tentang rod, ya, batang rod yang panjang, iaitu kemah kamu perlu ada 4 rod, ya, kerana kemah ada 4 penjuru di mana akhirnya kamu akan ikat rod tersebut di bahagian atas kemah. Selepas kamu memasang kemah pasang siap, kamu telah menggunakan kemah itu untuk jadikan tempat perlindungan, sudah sampailah untuk kita belajar pula tentang cara menyimpan kemah pasang siap. Kita lihat langkah-langkah untuk menyimpan kemah pasang siap. Yang pertama, kita perlu pastikan kain kemah bersih dan kering sebelum kita menurunkan atau melipat kemah yang telah kita dirikan. Yang kedua, kita tanggalkan dan lipat kain penutup kemah terlebih dahulu. Yang ketiga, keluarkan pancang serta rod panjang daripada kain bahagian dalam kemah. Kita lihat dalam gambar yang cikgu bulatkan itu adalah kelihatan murid itu sedang mengeluarkan pancang serta rod panjang daripada kain bahagian dalam kemah. Kemudian susun rod panjang dengan kemas. Setelah kamu cabut kesemua pancang dan rod panjang tersebut, susun rod panjang itu dengan kemas. Dan yang terakhir, lipat kain bahagian dalam kemah. Langkah seterusnya untuk kita menyimpan kemah pasang siap adalah yang keempat, gulungkan kain bahagian dalam kemah dan pastikan tiada udara terperangkap. Sambil itu, pastikan semua bahagian kemah disusun kemas. Dan yang terakhir, setelah kemah disusun ataupun kemah telah dilipat dengan kemas, maka masukkan semua peralatan ke dalam sarung kemah dengan cermat. Antara peralatan yang perlu kamu pastikan ada sewaktu kamu mahu menyimpan kemah ke dalam sarungnya adalah yang pertama sudah tentu kain kemah, iaitu yang terdiri daripada kain bahagian dalam kemah, kain penutup kemah, seterusnya pancang, dan yang keempat batang rod. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, cikgu mahu menarik perhatian kamu terhadap soalan yang terdapat di halaman 57 buku teks kamu. Kita perlu menyelesaikan soalan ini kerana ia berkaitan dengan perbincangan yang telah kita lakukan tentang cara memasang dan cara menyimpan kemah pasang siap. Mari kita baca soalannya bersama-sama. Mengapakah kita perlu memastikan tiada udara terperangkap pada kain bahagian dalam kemah ketika menyimpan kemah? Sebenarnya sewaktu kita hendak menyimpan kemah pasang siap kita, ada banyak perkara yang kita perlu ambil kira. Yang pertama, contohnya kita perlu pastikan atau kita perlu bersihkan kemah itu terlebih dahulu daripada sebarang kekotoran. Yang kedua, kita perlu pastikan bahawa kemah kita berada dalam keadaan kering dan tidak basah. Dan
Yang ketiga, seperti yang ditanyakan dalam soalan, mestilah kita pastikan tiada udara terperangkap pada kain bahagian dalam kemah ketika kita menyimpan kemah. Jadi, kenapa kita perlu pastikan tiada udara terperangkap pada bahagian atau pada kain bahagian dalam kemah? Cuba kamu fikirkan jawapannya. Penyimpanan kemah selepas digunakan adalah proses penting untuk memastikan kemah tersebut tidak reput, tahan lama dan tidak rosak walaupun baru beberapa kali digunakan. Kita perlu memastikan tiada udara terperangkap pada bahagian dalam kemah ketika menyimpan kemah kerana beberapa sebab. Ya, sekarang kamu fikirkan apakah sebabnya kenapa kita perlu memastikan tiada udara yang terperangkap pada kain bahagian dalam kemah. Apakah jawapan kamu? Cuba lihat apakah jawapan yang sebenarnya. Udara yang terperangkap dalam kemah akan menyebabkan kemah tidak dapat dilipat dengan baik dan kemas. Ia juga akan menyukarkan kemah tersebut dimasukkan ke dalam sarungnya. Ya, itu yang pertama. Ya, sekiranya terdapat udara ya di dalam kain bahagian dalam kemah. Yang kedua, pada masa yang sama, udara yang terperangkap itu boleh menghasilkan letupan kecil jika kemah itu terhimpit dengan tekanan yang kuat yang boleh menyebabkan kain kemah itu koyak dan bocor. Ini pun satu perkara yang kamu kena ambil serius kerana ada kalanya udara yang terperangkap itu boleh menyebabkan satu letupan kecil yang disebabkan oleh tekanan yang kuat. Mungkin waktu kamu hendak menyimpan kemah tersebut atau kamu tertindih dengan tekanan yang kuat, maka kemah itu boleh bocor ataupun koyak di bahagian kain kemah tersebut. Dan yang ketiga, sebab lain kenapa kita perlu pastikan tiada udara terperangkap pada kain bahagian dalam kemah ialah dikhawatiri juga udara yang terperangkap itu merupakan udara yang lembap kerana ia akan menyebabkan kain kemah ditumbuhi kulat dan cepat reput. Ya. Seperti yang cikgu ada maklumkan tadi, salah satu perkara yang kita perlu ambil kira sewaktu kita menyimpan kemah adalah untuk memastikan kemah kita dalam keadaan kering. Kerana jika kemah kita basah, maka dengan cepatnya kulat akan tumbuh dan menyebabkan kain kemah kita cepat reput. Jadi, dikhawatiri jika ada udara yang terperangkap itu adalah udara yang lembap, maka kemungkinan besar akan berlaku perkara seperti yang cikgu sebutkan tadi. Latihan ini nanti kamu boleh salin di buku latihan PJPK kamu. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang cara memasang dan cara menyimpan kemah pasang siap. Kita juga ada berbincang tentang beberapa perkara mengenai kemah. Contohnya, jenis-jenis kemah, apakah peralatan ataupun bahagian-bahagian yang perlu ada pada kemah pasang siap dan yang paling penting, bagaimana kita perlu menyimpan kemah tersebut dengan cara yang betul. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4 halaman 56 dan 57. Semoga apa yang disampaikan tadi akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe My Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian. Terima kasih.